kita teruskan kelas kita. So kita sambung semalam, topik semalam. Ingat lagi tak topik semalam apa? Siapa yang ingat? Semalam kita Pasal key. pasal apa key? Apa key? Pasal key tu apa key? Primary key. Primary key. Primary key. Lagi? Foreign key. Orange key. Candidate key. Candidate key. Alternate key. Itu contoh-contoh yang kita belajar semalam lah. Okay, so saya rasa tak ada masalah dah tu. Betul tak? Betul. So tak ada masalah yang tu. So hari ni kita nak sambung dengan yang kita nak tengok relational algebra pula. Betul tak? Sebelum ni for yang key yang awak sebut tu, itu adalah relational apa? Itu adalah relational key. Okay, so hari ini kita nak tengok relational algebra. Macam mana bentuk relational algebra ni? Saya dah cerita semalam. Kita nak tengok dia relational algebra ni lebih kurang macam function lah juga dalam skop dalam database. Okay, tak silap 8 ke 9 operators relational. Okay, so untuk relation key, sebelum saya terus algebra. So kita boleh terus algebra. Okay. Madam. Okay. Ini okay. Dan algebra. Okay, kita ada 7 algebra. Okay, next. Friends. Join. Terus basic operators dalam operators ada ada diri. So you nak buat pilih operation yang you relation. So dia satu as result alright, tu tak apa, tak payah risau, tak payah masalah. Itu dia punya penerangan. In case kalau soalan tu minta you define what is relational algebra. So you boleh ceritalah. Okay, so dekat sini kita untuk memudahkan kamu, so kita divide operator tu kepada 2. So kita divide operators ni kepada 2 nama lah. So satu kita decide dia sebagai, kita assign dia sebagai untuk operators untuk retrieve operation.
operators untuk retrieve information, dan satu lagi adalah operator traditional operators. Okay, so daripada 7 tadi kita divide kepada 2, kita divide kepada 2. Okay, first operator kita tengok dia punya function adalah untuk retrieve information. Kemudian lagi satu kita tengok traditional operator. Okay, so you kena ingat macam ni So you ingat macam ni supaya senang. Okay, so bila ditanya apa operators yang functionnya untuk retrieve information, so you boleh bagi tahu, okay, operators to retrieve information are restrict, project, join, cross product. Okay, kalau traditional operators pula adalah union, intersect dan juga difference. So you kena ingat macam tu supaya senang. Okay, kalau you nak retrieve information, you dah tahu dah, okay, ini operator-operator dia. Kalau yang traditional, yang untuk set teori, 3 ni sahaja. So, itu lebih memudahkan daripada you nak hafal satu-satu ni. So, you divide kepada 2. Okay, so pecahkan dia kepada 2 and then you asingkan ikut dia punya. Okay, kalau untuk so ada 4. Set teori ada 3. Alright, boleh? Boleh ke kat situ? Cara ataupun kaedah ataupun method you nak mengingat operator-operator yang ada dalam relational algebra. Okay, you pecahkan kepada 2. Okay, operator untuk retrieve information ada 4. Apa dia 4 tu? 3P. Saya lebih suka 3P JC. Kalau untuk traditional, untuk set teori, dia ada UID. Itu saya punya formula lah, kaedah macam mana nak mengingat. So you all punya kaedah terpulang lah macam mana. Asalkan you boleh ingat. Okay. Kalau untuk retrieve information, saya lebih suka namakan dia sebagai 3P JC. So ikutlah. Kalau yang ni, saya suka UID. Right. So kita tengok satu persatu. Dia punya function ataupun usage. Okay, symbolic operator I use as a bla 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 bla. Ini contoh lah. Ini contoh-contoh operator simbol-simbol dia. Simbol-simbol dia saya dah letak dah dekat slide yang pertama tadi. Kalau union, bentuk dia seperti cup. Bentuk dia seperti cawan tu. Kalau intersect, dia dalam bentuk, simbol dia adalah dalam bentuk cap. Topi tu kan. Cawan yang terbalik macam tu. Kalau difference, dia punya simbol dia adalah minus. Itu untuk function untuk operator difference. Okay, kalau untuk produk, simbol dia adalah X ataupun times. Okay, kalau select, simbol dia adalah sigma. Okay, kalau you nampak simbol sigma, maksudnya itu adalah operation select. Okay, kalau project, simbolnya adalah pi. So simbolnya adalah pi. And then kalau join, simbolnya adalah bow tie. So kena ingat. Itu tak ada cara untuk awak ingat, melainkan awak kena hafal. Okay. Yang pertama. Kita tengok yang pertama iaitu operator union. Okay, apa dia operator union? Okay. Operator is combined. Okay. The union operation combines two union compatible relation into single relation via set union of set apa. Apa benda lah dia nak cerita. Bla bla bla. Union. Dia sebut union. Apa itu union? Okay. So tengok kepada gambar yang ada dalam slide saya tu, kamu boleh nampak. Okay, union ni dia seolah-olah macam kita nak combine dua table. Kita nak mergekan dia ataupun kita nak gabungkan dua table. So union tadi ni adalah operator type B, betul tak? Untuk
Apa yang type B tadi? Kalau yang pertama tu untuk retrieve information. Ada 4. Okey, yang union ni yang kedua tu untuk yang traditional tu kan. Yang traditional tu. Yang nak set teori tu kan. So union. So dia function dia, union ni, operator union ni kita guna untuk kita buat combination. Untuk kita buat combination of two table. Kita nak combine table. Macam mana kita nak combine table? Kan semalam kita ingat tak yang kita belajar pasal foreign key. Okay, foreign key tu kenapa kita create foreign key? Sebabnya kita nak combine, kita nak relate, kita nak connect between two table, right? Okay, so simbol bila kita tengok kepada dalam relational algebra, okay, simbol dia macam mana? So simbolnya dalam bentuk union. Dia adalah function union. Simbolnya adalah dalam bentuk apa ni? Simbolnya dalam bentuk U. bentuk cup. Bentuk cawan. Apa hasilnya bila apa outputnya bila kita buat operation union ni? So dalam soalan, so nampak tak kat sini ni? Dia bagi notation ni. Nampak tak tu? Yang saya highlight dengan colour pink tu. Alright. Okay, ini dalam bentuk soalan. Okay, kalau soalan bagian you. So you kena faham. You kena tahu table. So kalau you tak faham, tak kenal simbol ni, susahlah. Nanti apa output yang you nak produce? Okay, boleh? Faham? Right, so kita tengok macam mana kita nak apply operator union dalam database. Okay, ini contoh. So kita ada dua relation iaitu R1. Okay, so ini adalah R1. Okay, namanya adalah graduate dan juga ini adalah R2. So nama dia adalah manager. So kita nak combine dua ni. Kita nak combine dua ni. Kita nak kawinkan dia. Macam mana kita nak combinekan dua table ni? So kita akan senaraikanlah semua yang ada. Okay, so bila kita union graduate R1 union dengan R2, so outputnya kita dapat macam ni. Okay, so kita senaraikan semua attribute yang ada. Semua attribute dan juga entity yang ada dalam kedua-dua table. Okay, bermula dengan attribute. Okay, so kita pun letak. Okay, dalam table 1 ada attribute number. Okay, dalam table R2 pun ada attribute number. Okay, so kita create attribute number. Kemudian entity-nya kita masukkan semua lah. Daripada table R1 dan juga table R2. So kita senaraikan semua. Okay, daripada table R1 kita ada 3 entity. Okay, 72, 74. Kemudian 7432. Kemudian 9824. Okay, tengok dalam table R2. Tengok balik entity untuk number 9297. Okay, ada tak dekat dalam ni? Dekat dalam table R1 ni 9297. Tak ada kan? Ada. 7432. Dah ada. So kita tak payah isi lah sebab dah ada. Boleh? Dan last. Ya. Kalau macam susunan dia tu tak kisah ke? Tak kisah. Okey. Tak kisah. Okay, next 9824. Dekat table R1 pun dah ada 9824. So kita tak payah letak lah sebab dah ada kan. So kita tambah lagi dengan 9297. Susunan tak kisah. You boleh letak je. Kemudian kita isilah namanya. Okay, 7274 Robinson, age 37. Okay, 9297 namanya Omeli, umur 56. Okay, 7432 Omeli lagi tapi umurnya 39.
Okay, last sekali 9824 namanya Dakus, umurnya 38. So inilah output kita hasil daripada operation R1 union dengan R2. Boleh faham tak kat sini? Boleh. Boleh, madam. Boleh Alright. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay, ada dua juga relation, subject dan juga subject to. Okay, daripada sini, okay, subject ada dua attribute, names dan juga cost. Okay, subject to ada dua juga attribute, name dan juga cost. Sama. Okay, sama. So, apa jadi bila ada attribute yang sama? Tak ada masalah. Kita buat je macam biasa. So, subject union dengan subject to. So kita senaraikan attribute yang ada dua je. Dua-dua table ni ada dua sahaja attribute iaitu name dan juga cost. So kita letaklah name dan juga cost. Kemudian kita isilah dia punya entity. Sistem BSS. Database BSS. Senaraikan dulu mana-mana table yang you nak. Database MCS. Algebra MCS. Kemudian tengok table yang sebelah dia tu, yang union dengan dia tu. Data mining MCS. Writing BCS. So make sure tidak ada entiti yang tertinggal dalam kedua-dua table. So selesai. Dapatlah jawapan untuk contoh yang kedua, subject union dengan subject to. Okay, boleh? Okay tak setakat ini? Okay, madam. Boleh follow. Senang je Boleh, kan? madam. Boleh, Untuk madam. union ni tak ada masalah. Untuk union ni senang je. Okay, senang tak senang kita cuba buat latihan lah. Boleh? Boleh, madam. Alright. Boleh, So, madam. kita tengok latihan. Satu latihan. Takut nanti kamu boleh-boleh dah buat jumpa soalan latihan, jumpa soalan final. Jadi tak boleh. Okay, sekejap. Saya bagi soalan. Madam, Ya. yang tadi tu union tu kan, dia kalau yang sama je, kalau ada dua yang sama tu, satu je kan ambil kan? Kalau dua yang sama, bagi satu je. Sama, kita letak satu. Okay, cuba kita buat satu soalan. Share dekat dalam so union ni tak banyak sangat dia punya tu. Dekat ni sikit soalan. Okay. Sikit. Okay, saya share link whiteboard dekat ruangan chat. Okay, daripada table yang diberi, so kamu buat
Pertama, saya nak you perform union operation. Okay. Perform union operation. Okay, cuba buat, masing-masing cuba buat apa outputnya bila kita perform union operation ke atas relation staff 1 and staff 2. Kita Madam. Madam bagi link whiteboard tadi. Saya terkeluar. terkeluar, lepas tu masuk Dia balik. tak madam. Madam bagi balik link. Okay. Dapat tak? Dapat madam. Terima kasih. Dapat. Okay, cuba masing-masing buat. Okay, apa outputnya bila kita perform union operation ke atas table staff 1 dan juga staff 2. Okay, siapa dah siap tu? Okay, Maisara, staff 1, union, staff 2. Okay, so macam mana output dia? Saya nak tengok output dia macam mana. Lukis table kan, madam? Outputnya macam mana? Kalau dalam soalan final ke apa ke, dia tak akan nyatakan you kena buat apa. Cuma dia kata perform operation apa-apa. Okay, so apa outputnya dia nak? So macam mana kalau you dapat soalan macam tu nanti, so you nak buat apa? Apa output you nak hasilkan nanti?
Dah? Siap ke? Okey, belum lagi dalam proses. Okey, tak apa. Memang dia akan ambil masa. So, bila diperuntukkan masa 2 jam menjawab soalan final tu sebenarnya agak rushing lah untuk subjek kita. Memang kalau orang-orang kata nak apa, tak sempat nak buat apa-apa. Izul buat table cantik. Izul pakai apa Zul? Tak ada dah. Baru nak tegur. Ya. Baru nak puji. Yang kamu buat table tu nampak cantik. You pakai apa? Awak pakai apa? Saya guna bentuk kotak tu, lepas tu guna line tu. So kawan-kawan boleh lah cuba. Nampak cantik proper sikit. Daim pun cantik dia punya table. Tekan kotak tu pun tekan apa Zul? Zul, cepat bagi.
Kotak. Boleh je insert small tu. Apa tu? Insert small pun dah. Okay. Lama juga kan nak buat kan? Macam mana? Cuba imagine. Cuba bayangkan macam mana kita nak jawab final exam nanti ni. Madam boleh nampak tak jawapan saya? Siapa tu? Miss Fira punya. Miss Fira? Mai Sarah ke Miss Fira? Miss Fira punya. Saya letak Fira kot tadi. Fira. Nampak? Nampak. Yang saya nampak ni ada berapa orang ni? 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22 orang. So kita hari ni 22 orang je. Ramai ni. Sepatutnya kalau ikut attendance list ni ada 25. Mana yang lain-lain? Yang lain-lain mana? Yang ada yang saya nampak ni Aida, Aina, Dain, Fira, guru platformnya tak Izam, Izul, song lagi whiteboardnya, Jiven, Jevita, Kartik, Maisara, kat tengah kotak, Nirul pun tak buat. Rajesh, Roy, Sarah, Syarwini, Siva, juga Wisnawi. Wisnawi tengah so 4, 18, 20, 20. Yang lain-lain saya tak tahulah. Ataupun and then you all final nanti jangan nangis. Yang Biha ni ada hujan. Jadi line dia jadi slow. Alah. Panggil bomo hujan. Okey, yang lain-lain lagi. Yang lain. Guru, Jivan. Masih kosong lagi. Tahu kamu faham ataupun kamu tak faham. Kalau kamu tak tahu, so kita boleh kamu betul. Kalau salah, boleh kan. Okay, siapa yang dah siap yang kita boleh share. Untuk saya share jawapan dia bersama Madam, saya sudah Kartik, Madam. Kartik, alright. So saya ambil jawapan Kartik ya. Okay, Madam. So kita tengok jawapan daripada Kartik. Staff number. Staff number. Number tu huruf besar huruf kecil? Huruf besar, Madam. N tu huruf besar. Okay, boleh.
Tengok. Jadi kalau you tak buat latihan, you tak cuba buat soalan-soalan yang saya bagi tu, daripada situ you tak tahu salahnya kat mana. Kenapa tak dia buat macam ni? Kenapa tak dia buat macam ni? Okay, boleh? Dia kena Right, so copy sebiji-sebiji madam iya. Kan saya kata kalau kita buat dalam SQL nanti, tipsnya daripada saya, you copy paste je. You copy paste je. Itu lagi selamat daripada you type. Sebab kita kadang-kadang tak perasan ada space, ada 2 space, ada 1 space. Okay, you tengok kat sini electric engineer, ada 1 space je kan, tengah-tengah ni kan. You tengok web developer, ada berapa space kat sini? Maybe 2 kan. Kalau you perasan, antara ni web developer ni. Antara web dengan developer ni, you rasa ada berapa space kat sini? 2. 2. You tengok dekat dalam soalan ni, web developer ada berapa space? 1 je kan. So dia sangat sensitif. Tak apa, kita kan kita belajar salah. Alright. Okay, settle. Kita ada 3 attribute. Okay, so kita tengok kepada entity. Okay. First kita tengok dulu staff 1. Okay, so ada 3 entity. 0689 0500 0111. Okay, 0689 05 00 0111. Betul. Okay, siapa staff number dia? Samad, Ali, Anas. Okay, Samad, Ali, Anas. Betul ke ejaan? Tengok, betul. Okay, position, electric engineer, web developer, program. Okay, next. Okay, semua entiti dalam staff 1 kita dah ambil ke belum? Ada yang tercicir tak? Ada madam dah ambil. Ada. Okay, selesai. Dan kita baru pindah kepada table 2. Okay, table 2 kita tengok ada tak data yang dah ada dalam table 1. 0689. Okay, dah ada Samad electric engineer. So kita tak payah ambil lah ni. So kita potong lah. Okay, kemudian 0500 Ali web developer. So ini tak payah. Kita dah ada. Kemudian apa lagi? 01 Anas programmer pun dah ada. Yang dah ada kita tak perlu ulang, kita tak perlu repeat. So kita tambah lagi 2 data yang tak ada iaitu 0444 dan juga 0123. Okay, siapakah nama dia? Azzi dan juga Hazlim. Azzi, Hazlim. Position web developer dan juga technical support. Web developer, nampak tak kat sini ni? Technical support. Alright. Okay, so berapa markah kita boleh bagi? Kalau dalam exam, so dia akan bagi yang betul 1 markah. So kita tengoklah berapa markah daripada Kartik dapat. Okay, so row yang pertama 1 markah. Okay, row yang kedua 1 markah. Ketiga 1 markah. Yang keempat ada error dekat sini, so dapat attribute yang betul. Kat sini salah. Kartik memarkah. Okay. Boleh madam. Cuma kena nak share dengan Ya, madam. Sivas. Okay, kita tengok jawapan Siva pula. Okay, ni jawapan daripada Siva. Okay, program SU, S1, union dengan S2. Alright.
Good. So kita tengok jawapan. Ada berapa attribute sepatutnya ada? Ada 3 kan? Okay, staff number, staff name dan juga position. Okay, so ada 3. Kemudian entity-nya, okay, kita ada 0011 Anas, programmer. Okay. Saya tanda by row Okay, madam. Kemudian 0500 Ali, web developer. Okay, next 0689 Samad, electric engineer. Okay, kemudian 0444 Aziz, web developer. Okay, last sekali 0123 Hazlim, technical support. Okay, boleh dapat berapa markah? Full mark. Boleh dapat full mark. So full mark ni biasanya berapa markah? So dia akan bagi setiap baris, setiap row ni kan 1 markah kan? 1, 2, 3, 4, 5. 8 markah, madam. Tak boleh. Dia 7 je. 7 markah. Setiap ni 1. Ni 1. Ni 1. Ni 1. So 1. Ni kita ada 5 row, 5 markah. Ni setengah. Ni setengah. Dan setengah lagi untuk orang panggil apa? Complete table. So maksudnya table dia tu betul tersusun. Okay, tak adalah orang kata kucak-kacir. Tak ada. Okay, boleh? Boleh, madam. Alright, okay. So, okay, bagus. Tahniah. Siva. Tahniah juga untuk Kartik tadi. Berani. Berani. Sebagai orang pertama untuk volunteer. Salah tak ada masalah. Salah, saya tak marah. Sebab kita belajar. Daripada situ, you boleh perbaiki. Okay, lain kali tak boleh buat macam ni. Okay, next. Siapa lagi? Last. Farah. Okay, last contoh kita tengok untuk union operation adalah Farah. Farah mana Farah? Mana jawapan Farah? Sarah, madam. Sarah. Sarah. Mai Sarah ke apa? Ke Sarah je? Sarah je. Sarah je. Okay. Tengok daripada Sarah. Okay. Cantik pun nak buat operator. Staff 1 union dengan staff 2. Okay, betul. Okay, ada 3 attribute, staff number, staff name, position. So kita isilah dengan dia punya entity-nya 0689 Samad. Betul-betul. Samad, electric engineer. 0500 Ali, web developer. 0111 Anas, programmer. 0444 Aziz, web developer. 0123 Hazlim, technical support. Okay, so kita dapatlah 7 markah. Jangan sesekali kita rasa, tak cantik lah. Ni kan, contohlah kita kata elektrik E ni huruf besar lah. Contoh tak boleh. Kita kena ikut sebiji data yang diberi. Sebabnya database ni dia sangat sensitif. Okey, tahniah Sarah. Okey, cukup untuk kita tengok union operation. Okey, next kita tengok kepada operator yang seterusnya iaitu intersect. Sekejap saya share screen. Okey. Apa pula yang dikatakan dengan intersection? Okey, ini adalah operator yang kedua. Okey, intersection operation adalah combination of two union relation into a single relation. Apa dia pula ni? Okey, intersection. Tadi union. Union tadi kita combine dua relation. Kita combine dua table jadi satu table. Okey, intersection ni pula kita combine juga dua table tapi kita ambil yang kita ambil yang macam mana? Kalau tengok ni saya rasa you all ada belajar ni dalam discrete math ni. Apa set dan juga subset tu? Ada. Kan? Set dan juga
subset tu. So inilah yang kita panggil dia ni. So intersection ni macam subset lah kan. Bila R1 intersect dengan R2, so kita ambil value yang kat tengah-tengah ni. Value yang kat tengah-tengah ni. Yang kat tepi tu tak payah kan? Yang tepi tak payah. Yang tengah tu. Maksudnya yang ada dekat dalam dua-dua table. Okay. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Jangan risau. Okay, kita tengok contoh. Alright. Contoh yang diberi. Okay, contoh yang diberi. Table ada dua. Iaitu table R dan juga table S. Okay. First table adalah R. Second table adalah S. So, kita perform operation intersection. Okay, so R intersect dengan S. Okay, simbol dia jangan lupa tulis tau. Okay, R intersect dengan S. Okay, so bila kita buat intersection operation ke atas table R dan juga S, so kita akan cari entiti yang ada pada kedua-dua table. Okay, so kita tengok. Dekat dalam table R dulu. Okay, A1. Okay, kita tengok dalam table table S. A1, ada tak? Ada tak? Ada. A1 ni ada dalam table S. Yes, ada. So kita tanda. Ada. B2. Ada tak? Ada. Tak ada. B2, so kita pangkah. D3. Ada. D3 ada dalam table S. Okay, F4. Tak Tak ada. 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 E5. Tak ada. Pun tak ada. Okay, kita tengok pula table yang kedua. Kita tengok pula table yang kedua. A1 ada dekat dalam table pertama. C2 ada tak dekat table pertama? Ada. Tak Tak ada. pangkah. Tak ada. Okay, D3 ada. Ada. E4 Tak ada. tak ada. Okay, so kita keluarkan mana yang ada pada kedua-dua table, iaitu A1 dan juga D3. D3. Okay, so kita dapatlah jawapan dia bila R intersect dengan S. So inilah output dia. A1 dan juga D3. Boleh? Boleh, madam. Senang lagi kan? Okay. Tengok contoh. Contoh yang sama je tau saya guna untuk relation algebra ni supaya kamu senang nampak. Okay. Kita tengok contoh yang tadi juga. Okay. Contoh yang tadi, kalau kita buat union, kita combine kedua-dua ni kan. Itu kalau union. Okay. Kalau intersection, dia combine juga tapi dia cari yang sama. Okay, so kita kena tengoklah dua-dua dekat dalam table graduate dan juga table manager. Okay, so kita tengok satu persatu. Table graduate. Okay, so number 7274 Robinson, umur 37. Ada tak dekat dalam table manager ni? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, so tak ada, kita pangkah. Kita pangkah terus. Okay, 7432 O'Malley, umur 39. Ada, madam. Ada. So kita tanda. Kat mana? Kat sini pun kita tanda juga supaya kita tak ambil data yang sama. Okay, yang ketiga 9824 Dakas, umur 38. Ada, madam. Ada, madam. Ada. So kita tick. Okay, so untuk table yang pertama kita dah selesai. Kita tengok pula table yang kedua. 9297 O'Malley, umur 56. Ada tak kat dalam table Ada, satu? madam. Ada, madam. Tak ada. So pangkah. Okay, so kita dapat outputnya kita ada dua orang sahaja. Satu O'Malley. Yang kedua Dakas. Okay, so kita create satu table baru hasil daripada output daripada graduate intersection dengan manager. So kita dapat inilah jawapannya. Boleh. Boleh kan? Kan? Boleh kan? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, kita cuba buat satu lagi latihan pula untuk operator yang kedua. Boleh, Okay. madam. Sekejap ya, saya ambil.
latihan ni ini combine. Saya nak ambil yang ni dulu. Saya nak ambil yang intersect sahaja dulu. Kita ambil table yang ni tadilah. Senang. Kita masih pakai table soalan yang tadi. Soalan yang sama. Saya masih ada lagi soalan kan? Ada, madam. Ada kan? Dah Masih soalan yang hilang. sama. Dah Dah padam dah? hilang. Dah hilang. Tak. Tak apa. Hilang, saya assign soalan baru. Saya letak balik. Saya upload balik semula. Soalan yang tadi. Okey, masing-masing masuk lagi semula dekat whiteboard. Okey, soalannya dah keluar. Soalan yang tadi juga. Okey. So tadi, yang pertama tadi kita cari, kita perform union operator. Okey, satu tadi kita perform union operation. Okey, so ini kita dah buat. Okey, yang kedua, kita nak perform intersection operation. Okey, yang kedua pula. Ada nak tanya?
Kita sepatutnya berapa orang dalam kelas kita? 26. 26 26. Oh, seorang tak ada lah hari ni. Dua orang. Dua orang tak ada hari ni. Kalau 26 campur dengan saya jadi 27. So ni campur dengan saya baru 25. Dua orang tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Ya. Sebaik jumpa Kak Zack. Jumpa apa? Borong-borong booking. Yang itu. Hari ni Kak Zack. Dia ada. Dekat chat Kak Zack tu. Boleh ikut apa? Dah ada nama kan? Ni. Ke? Okey. Medium. Ya, ada nak tanya apa-apa? Medium. Ya. Boleh tengok saya punya. Siapa? Daim. Daim. Tengok apa? Saya dah siap. Dah siap. Okey, Daim nak share jawapan nanti Okey, boleh. Okey, so kita dah ada pelajar pertama yang volunteer untuk kita share jawapan, untuk kita bincang jawapannya. Okay, next. Kita tunggu kawan-kawan yang lain lagi. Ada ramai lagi yang belum siap ni. Okay, kita tengok. Guru dalam kelas ni. Oh, dia pun ada dua. Mimi. Madam, Ya. Madam boleh hantar link balik tak? Sebab tadi line saya problem. Link hilang. Okay, boleh. Okay, dapat tak? Dapat. Alright.
Okay, dah? Dah ya? Okay. So, Dah, madam. tengok satu jawapan. Jawapan yang pertama tadi Daing yang minta volunteer untuk kita share jawapan dia dulu. Okay, so kita tengok jawapan daripada Daing. Sekejap ya. Saya nak tambah fiber. Jawapan daripada Daing. Okay. Right. Okay. First kita tengok dulu soalan dia macam mana. Okay, ni soalan dia. Okay, daripada soalan, dia nak kita perform intersect operation. Okay, so untuk kita perform intersection operation ke atas kedua-dua table ni, so kita dah ada, Daing dah buat staff 1, intersect staff 2. Right, betul. Penggunaan simbol yang betul. Okay, kemudian kita buat comparison. Okay, kita buat comparison antara kedua-dua ni. Okay, attribute sama 3 kan. Staff 1 ada 3 attribute, staff 2 pun ada 3 attribute. So tak ada masalah. Okay, so di sini tiada masalah. So kita akan kekalkan ketiga-tiga attribute ini. Okay, so kita tengok jawapan daripada Daing. Okay, so Daing kekalkan ketiga-tiga attribute. Okay, betul. Dan kita tengok pula dia punya entity. Okay, dekat sini, okay, dekat staff 1, kita tengok dekat staff yang pertama dulu . Kita tengok yang pertama. Ini table yang kedua. 06, 8. Okay, ada tak dalam table tu? Ada. Okay, so kita tick ada. Okay, 0689 Samad Electric Engineer. So sama, 0689 Samad Electric Engineer. So yes, ada. Okay, kita tengok kepada entiti yang kedua, 0500 Ali. Okay, so web developer. Tengok dalam table yang kedua, 0500 Ali web developer. Ada. Okay, so yang ketiga, 0111 Anas programmer. Okay, tengok dalam table yang kedua, 0111 Anas programmer pun ada. Okay, so untuk table pertama, staff 1, semua entiti ada. Okay, kita tengok pula dalam table yang kedua, staff 2. Okay, 3 yang pertama ni dah ada dalam table yang pertama. So kita tengok 0444. Okay, ada tak dalam staff 1? Aziz, web developer. So tak ada, kita pangkah. 0123 Hazlim, technical support. Pun tak ada dalam staff 1. So kita pangkah. So kita cuma ada 3 orang sahaja, iaitu Samad, Ali dan juga Anas. Okay, so kita tengok jawapan daripada Daing. So 0689 Samad Electric Engineer. 0500 Ali web developer. 0111 Anas programmer. Okay, so semua jawapan yang diberi oleh Daing betul. So saya dah dapat berapa markah? So sini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okay, ni biasanya setengah, setengah, setengah dan juga setengah. So dapatlah 5 markah. Okay, tahniah Daing. Dah faham lah tu. Okay, so ada lagi nak share jawapan dia? Saya, madam. Siapa? Sharvini, madam. Sharvini. Okay, kita tengok Sharvini punya.
Syafrini dah tanda dulu dah. Okey, ini Syafrini punya jawapan. Okey, so kita tengok. Okay, so ada 3 attribute, staff number, staff name, position. Okay, betul. Kemudian ada tiga entiti iaitu 0689 Samad, electrical engineer, 0500 Ali, web developer, 0111 Anas, programmer. Okay, so berapa markah? Syamini boleh dapat? 1 markah, 1 markah, 1 markah, setengah, setengah, setengah. So tidak ada tajuk ataupun tak ada relation. So sepatutnya Syabini kena letak lah dia punya tajuk table ni ataupun relation. Apa dia punya relation? Staff apa? Staff 1 intersect dengan Staff 2. Staff 2 baru boleh dapatlah 5 markah. So kat sini Syabini dapat 4.5. Madam. Okay, tahniah juga. Banyak tu. Alright, okay, siapa ya? Siapa panggil saya tadi? Saya madam. Madam nak Ya, tanya yang tu ya. kena tulis penuh ke ataupun short form boleh? S1 intersect S2 ke ataupun kena tulis penuh? Ini dia punya simbol lah. Tak, maksud yang staff satu tu just tulis S1 cukup ke atau kena tulis staff Kena full? penuh. Okay. Sebab dia akan tengok kepada table kita ni lah. Ni. Okay madam. Okay, kena buat penuh. Alright, boleh. Boleh ya untuk 2 operator yang kita dah cover, satu union, satu lagi intersection. Simple je kan? Boleh kan? Boleh, madam. Okay, so kita tengok lagi. Boleh ke nak tengok ke? Tak naklah tengok. Saya nak test untuk kamu buat satu exercise yang mana dia combine. Dia combine kedua-duanya. Faham tak? Dia combine kedua-duanya. Maksudnya ada intersect dan juga ada union. Boleh ke? Boleh, madam. Okey, cantik. Bagus macam tu. Okey, so saya tu sekejap. Saya copy sekejap punya soalan. Kamu jangan terkejut tau kalau keluar soalan yang macam ni. Ni kamu tak pernah tengok ni soalan macam ni. Kamu jangan terkejut. Soalan boleh jadi macam ni. Boleh juga jadi macam ni. Kamu jangan terkejut. Sekejap saya share dekat whiteboard. Pernah keluar soalan macam ni. Dan rata-rata pelajar tak boleh jawab sebab dia kata tak pernah jumpa soalan macam ni. So saya tunjuk dekat awak. Saya share dulu dengan awak supaya nanti kalau andai kata keluar soalan macam ni, kamu tak salahkan saya kata tak pernah tunjuk. Okay. Okay, tengok masuk balik kepada whiteboard. Okay, tengok soalan tu. Yang terkini, yang latest. Dapat tak? Cik Masin dapat tak soalannya? Dapat. Jangan terkejut. Soalan pernah keluar macam ni. Jangan nanti kamu kata, ini kan matematik. Tak. Ini juga, keadaan ini juga berlaku dalam database. Okey. Cuba kamu selesaikan. Ada tak dia bagi tahu operation apa yang terlibat? Ada, madam. Ada. Dia bagi simbol. Nampak? Dia bagi simbol sahaja. Jadi, you kena tahu sendiri simbol U tu apa, simbol U terbalik tu apa. Okey, cuba buat latihan ni. Okey, cuba buat untuk latihan tersebut.
Madam. Ya, ya, ya. Dia kena buat kotak juga Nak buat kotak boleh, tak nak pun tak apa. Okay. Tapi saya rasa tak payahlah. Tak payah buat kotak, terus bagi jawapan je. Sebabnya kalau dalam bentuk table, sesuai lah you buat kotak. Tapi ni dia tak bagi dalam bentuk table. Dia bagi ni dalam bentuk relational schema je kan. Jadi kita tak payah buat table lah. Bagi dalam jawapan macam mana madam? Saya tak faham. Madam mute madam. Sorry. Okay, contoh. A tu. A intersection dengan B, betul tak? Betul tak soalan A tu? A intersect dengan B. So, apa jawapan dia kamu rasa? Kita bagi je lah jawapan bocor. Madam, A, yang macam saya komen tu macam tu ke tulis jawapan dia? komen sekejap saya tengok. Boleh? Betul Musfira. Boleh tengok dekat ruangan chat tu yang jawapan yang Musfira tulis tu. Boleh. Buat jawapan macam tu. Senaraikan terus jawapan dia. Keluarkan terus jawapan. Tak payah buat table. Sebab dia tak bagi dalam bentuk table.
Okay, boleh? Boleh, madam. Alhamdulillah. Bagus. Anak-anak saya ni, semester ni bagus-bagus ni. Lawan anak-anak semester lepas ni. Ada yang tak dapat tak? Ada yang ada masalah tak faham ke? Madam, nanti saya nak share jawapan boleh? Boleh. Sekejap lagi Ya. kita tengok jawapan daripada Musfira. Nanti saya share dekat whiteboard tu, saya share jawapan awak. Boleh gitu dengan kawan-kawan? Boleh? Ke macam mana? Ke Musfira nak share macam mana? Madam lah tunjuk tapi jap lagi sikit. Musfira tak dapat ni? Tak ada whiteboard Tak ada? Ada. Tapi saya tak gerti sangat guna tu. So saya buat kat Word. Lepas tu saya screenshot, saya letak kat whiteboard tu je. Oh, okey, boleh. Lah. Okey, boleh. Okey. Alright. Okay, so kita tunggu jawapan yang lain-lain. Sementara kita tunggu jawapan lain-lain. Okay, so Musfira volunteer untuk share, untuk jadi orang pertama untuk share jawapan. Madam, saya kedua. Siapa tu? Siapa? Kamalia. Okey, boleh. Terima kasih. Last, orang ketiga siapa? Madam, saya dah siap. Ada tak whiteboard kat situ? Mimi. Mimi. Ada? Okey, Mimi orang ketiga. Okey, boleh? Boleh, Madam. Okey, bagus. Okey. Sekejap ya. Mus share jawapan kat mana? Kat WhatsApp ke dekat mana? Personal WhatsApp saya ke macam mana? Saya hantar kat WhatsApp Madam lah. Boleh. Sila. Boleh. Sekejap. Madam kat dalam grup. Okey, dalam grup boleh. Tapi tak tahu lah betul salah. Alah. Kalau betul dia jadi lecturer dah. Saya dah pencet ni. Okey. Saya copy jawapan daripada Musfira. Apa? Yang D tertinggal D. Tak ada jawapan. Yang D tu saya tak sure lah Madam. Kosong. Tak apa. Itu betul lah. Okey, tak apa. Jangan takut. Sekejap kita tengok jawapan daripada Musfira. Okey, sekejap saya share entire screen. Okey, nampak tak? Nampak tak kawan-kawan? Nampak. Nampak, Madam. Okay. Nampak. Alright. Okay, ini jawapan daripada Musfira. Boleh tak kalau saya letak sini je jawapan ni? Sebab nanti saya kena back. Boleh pun. Alright. Okay, so kita tengok jawapannya. A. Dia kata A intersect dengan B.
Okay, A intersect dengan B. Intersect ataupun intersection adalah kita cari value, kita cari entity yang sama dalam kedua-dua relation. Okay, so kita tengok entity yang sama dalam kedua-dua relation ni adalah A. Kat sini pun ada A kan? Betul tak? Ni pun ada A. Betul. Okay, so A dengan A. Kemudian B tak ada. E pun ada. F tak ada, H tak ada, I tak ada. So jawapan dia adalah A dan juga E. Okay, betul. Okay, B. B intersect dengan C. Okay, B dengan C. Okay, B dengan C. Saya padam. Okay, B dengan C. Okay, B dengan C. A tak ada. C tak ada. E tak ada. G pun tak ada. G ada. Okay, G ada. Okay, so bila kita perform operation B intersection dengan C, so kita dapat G. Okay, betul. Okay, next. Sorry. Okay, next. Okay, next kita tengok C. A intersection dengan C. Okay, A dengan C. A tak ada, B pun tak ada, E tak ada, F tak ada, H tak ada, I ada. So kat sini ada I, kat sini pun ada I. So jawapannya I, betul. Okay, D. A intersection dengan B, intersection dengan C. Okay, so ketiga-tiga sekali. Okay, ketiga-tiga sekali. Allah Akbar. Macam mana ni? Mana tak boleh nak. Baik sekali harum ni. Allah hai. Sorry. Okay, so D, A, B dan juga C. A, B, C. Okay. So ni kita tengok ketiga-tiga sekali. A ada dalam A ada dalam B tapi tak ada dalam C. So pangkah. B. B pun tak boleh. E tak boleh. F pun tak semua ada. H sama juga tak semua ada. I pun tak ada. So untuk D ni kosong. Betul ke? Betul. Betul. Okay, E. A union dengan B. Okay, A union dengan B. So kalau union kita senaraikan semua. So kita senaraikanlah semua. A, B, C, E, F, G, H, I. Okay, so semua kita senaraikan. Okay. F, B union dengan C. Okay, B dengan C pula. So kita senaraikan semua. A, C, E, G, D, I. Selesai. Kemudian G, A union dengan C. So A dengan C pula. So senaraikan semua elements ataupun value yang ada. So A, B, C, C tak ada C. Sorry, A dengan C. Sorry. A dengan C pula. So A, B, E, F, H, I, D and G. Right, betul. Last sekali, semua. A, B dan juga C. So kita senaraikan semualah. So kita akan dapat A, B, C, E, F, G, H, I, D. Right, so semua betul. Dapatlah. Berapa markah ni? 8 markah. Okey, tahniah Mus. Betul. Okey, betul. Kan seronok kan? Buat kalau betul seronok. Okey, yang kedua. Kawan kita nak share tadi Kamalia ke Camelia? Kamalia ke Camelia? Nama saya Sarah lah, madam. Nama saya panjang. Oh, panjang. Siapa nama sebenarnya? Apa nama sebenarnya? Camelia Sarah apa Kamalia dah? Ilhamia Sarah binti Kamal Arifin.
Oh, panjangnya. Nanti nak akad nikah macam mana tu? Okey, mana Sarah? Sarah. Okey, Sarah. Sarah kan? Bukan Mai Sarah kan? Ya betul Sarah je. Alright. Okey, so kita tengok jawapan daripada Sarah pula. Okey, mana jawapan Sarah tadi? Okey, ni. Okey, so jawapan daripada Sarah. Okey. So, ya Allah. Yang pertama, betul ke salah? Betul ke salah jawapan dia? Tadi kita dah tengok tadi, betul ke salah jawapan dia yang pertama? Betul. Betul. Betul ke tak? Betul lah. Betul. So, A intersect dengan B, kita cari value yang ada dalam kedua-dua relation. So, value yang ada ke dalam dua-dua relation adalah A dan juga E. Betul. Okay, B intersect dengan C. So, hanya ada satu saja elemen yang ada dalam dua-dua relation iaitu G. Okay, C, A intersect B dan juga intersect C. So, value yang ada dalam ketiga-tiga ini adalah C. A tertinggal. A intersect dengan C. So, A dengan C. Okay, so, elemen yang ada dalam A dan juga ada dalam C adalah I. Okay, betul. Okay, D tak ada, kosong. Jangan kamu buat tanda dash macam ni tu tak boleh. Itu tidak memberi jawapan kepada soalan, kepada database. Dia tak boleh nak baca ni. Apa fungsi ni? Dia tak boleh. So, buat kosong je, buat bracket, kemudian kosongkan elemen dia. Okay, A union dengan B, so kita akan senaraikan semua elemen yang ada dalam A dan juga B, so betul. F, B union dengan C pun sama, kita senaraikan semua. Okay, G, A union dengan C, so kita senaraikan semua elemen A dan juga C. Last sekali, kita akan senaraikan ke semua relation A, B dan juga C. Alright, so tahniah juga untuk Sarah. Okay, last. Okay, last daripada siapa tadi? Saya ingat tadi. Mimi. Ya betul. Mimi. Alright. Okay, last adalah daripada Mimi. Okay. Mimi buat dalam bentuk table Okay, so dia punya tipsnya kalau soalan bagi dalam bentuk relation macam ni, better buat dalam bentuk relation lah, tak payah buat dalam bentuk table. Okay, boleh? Okay, so kita tengok jawapan. A intersect dengan B, so kita dapat A dan juga E. Okay, ni B ni Mimi, saya assume ini adalah B ya. A, B, C, D macam tu Okay, so B intersect dengan C, so kita dapat G. Okay, C, A intersect dengan C, so kita dapat I. So, ini tak boleh. Ini? Ya, madam. Ini, yang ini kita tak boleh terima. Mimi, Mimi tak boleh buat macam ni. Mimi dan kawan-kawan yang lain, ini kalau kosongkan kat sini, ia tidak memberi jawapan. Dia tak faham. Database dia tak faham. So kalau macam ni dia tak faham. So kena letak. Kena letaklah dia punya ni simbol ni. Tak kisahlah kamu nak buat curly bracket pun boleh. Saya tak reti. Tak cantik. Tak macam Sarah dengan siapa tadi? Sarah dengan siapa tadi yang first tadi? Mus. Sarah dengan Mus buat. Saya tak cantik buat macam ni. Saya suka saya sebab saya buat macam ni. Ini baru jawapan. Kalau Allah, kalau kamu biarkan kosong, itu tidak mewakili jawapan. So elakkan daripada tinggal kosong. Kosongkan dia tu jangan. So letak jawapan. Okay.
Okay, A union dengan B, so kita senaraikan semua. B union dengan C pun kita senaraikan semua elements. A union dengan C. Okay, last sekali semualah. So kita senaraikan semua. Okay, so Mimi dapat 7 daripada 8. Okay lah tu. Baik buat salah sekarang daripada buat masa final. Okay, boleh Mimi? Boleh, Madam. Ingat kawan-kawan yang lain pun ingat sebab ni ada juga ni yang tak letak jawapan, yang dia kosongkan je. Okey, boleh tak? Baru dua operator. Okey tak? Boleh lagi tak? Boleh terima lagi tak? Boleh. Boleh, Madam. Boleh terima lagi. Saya Boleh, tak pernah Madam. dengar. Ni yang lain-lain ni ada ke tak ni? Hafizan. Ada tak Hafizan? Ada. Ada. Hafizan orang Kedah kau bunyi ada bukan. je. Bukan. Ada tak? Ada punya Hafizan ada whiteboard tak? Ada. Ada Hafizan ada. Izham? Biasa Izham ni macam Rio juga. Saya demam, Madam. Allah, kesian. Dah check dah? Belum. Mengada. Makan ubat belum? Belum. Kenapa tak makan ubat? Tak last lagi. Lepas ni Dia makan mengada. ubat. Mana ada. Makanlah ubat, nanti ada yang risau. Siapa lah tu? Nanti ada yang tak lena tidur malam nanti. Makan ubat makan ubat Tengok saya belum lagi cakap tak tengok macam mana saya dah tengok ubat. Risau lagi. Tak apalah. Asrul? Siapa juga saya? Asroy ada ke? Asroy? Madam cek saya punya boleh, Madam? Saya bosan lah. Tak siapa cek saya punya. Siapa? Mana siapa? Izham. Izham, boleh. Roy kita tu ada tak Roy? Mai kita tengok. Tak apalah, mai kita check. Lagi satu last. Betul lah Izham ni kan. Dia suka buat letak ikon macam ni kan. Lagi siapa yang suka letak ikon-ikon gini? Amir kalau saya tak silap. Ada tak Amir dan Amir? Tak ada. Ada Amir? Zahid. Amir. Amir. Saya mesti ada nama Amir. Siapa Amir? Tak ada? Tak ada. Amirul. Mungkin lah tu. Okey, kita tengok daripada siapa ni? Izham. Okey, Allah. Okey, kemas. Hasil kerjanya memang sentiasa kemas lah. Sebab tu lah dia ramai peminat. Dia demam tu semua makan ubat. Semua risau. Ada tak lena tidur malam ni sekarang. Okay, so kita tengok. A union dengan, A intersect dengan B. So kita dapat jawapannya adalah A dan juga E. Alright, betul. B intersect dengan C. So kita dapat G. Betul. A intersect dengan C. So kita dapat I. Okay, A intersect B intersect C. So kita akan dapat jawapan kosong elemen. Okay. So A union dengan B, so kita akan senarailah semua satu-satu elements yang ada. Okay, sama juga B union dengan C, so kita senaraikan juga semua. Tak kisah tak ikut turutan tak ada masalah. Contohnya kamu buat A, B, contoh G, H, kemudian I, E kat belakang. Tak apa, tak ada masalah. Kedudukan tu, dia punya kedudukan tu dia tak kisah. Janji benda tu ada. Dan sama. Ya. Ya. Madam tak share screen Sorry. Patutlah sangat. Aduh, saya shock. Izham Madam. Mana ada, ya Allah. Tuan pun tak. Saya tuan badan pun saya tak nampak, Allah. Sorry. Aduh, Okay. Dah sampai soalan G dah ni. Okay, saya ulang balik yang soalan jawapan kenyataan saya tadi. Saya kata kalau union ni, kalau kedudukan ni kamu tak ikut turutan dah ABC ni, tak ada masalah. Jangan risau. Tak apa Madam?
Contoh macam A intersect dengan B ni. Kamu buat E dulu kat depan. Kamu buat E kemudian baru A. Boleh. Dia boleh baca. Jangan kamu buat gini. Gini tak boleh. Sama lah medium. Ni kan E, ni kan A. Ya, kita kata sama. Tapi komputer dia baca berbeza. Kenapa? Kerana dalam komputer, huruf-huruf ni dia baca dalam bentuk machine language kan. Kalau A, mungkin dalam komputer dia baca 001. A besar macam ni, dia akan baca 100. Sebab itulah dia case sensitif. Faham tak? Faham. Ini kamu belajar ni saya rasa ni. Kan? Ada belajar. Kamu belajar ni. Sebab itulah tak boleh. Kalau kamu tukar kedudukan tak ada masalah. Selagi dianya sama tak ada masalah. Tapi kalau kamu ubah tak boleh. Okay, faham? Okay, G. A union dengan C. So kamu senaraikan semua. Okay, betul. Last sekali, dia gabungkan tiga relation. A union B union dengan C. So kita senaraikan semua elemen yang ada. Okay, so dapat 8. Maka tahniah. Demam-demam pun masih lagi perform. Alright. Okay, nak sambung lagi ke macam mana? Mampu ke? Boleh. Mampu madam. Mampu. Boleh madam. Sekejap saya tengok dulu sesuai tak untuk kita sambung. Sebabnya nanti saya tak nak. Contoh macam kita belajar petang ni kan, union dengan intersect. So dia kan macam ada relation antara dua tu kan. Union, intersect ni dia opposite kepada union. Jadi kamu boleh nampak beza tu. Saya tak nak nanti kita belajar ni, kemudian kesinambungan kita tu minggu depan pula. Nanti kamu dah lupa. Saya tak nak macam tu. Kalau rasa kita perlu stop kat sini, kita stop kat sini. Sekejap saya tengok. Operator yang seterusnya adanya difference. Okay, boleh. Last. Boleh Bertahan sikit je. Boleh? Satu Boleh. lagi. Boleh. Sebab difference ni dia tak berkait dengan yang lain. Cross product tu tak boleh. Cross product kena minggu depan. Sebab cross product tu dia ada banyak. Okay, difference ni kita tengok last. Untuk petang ni adalah difference. Difference ni dia macam Madam sikit madam. Boleh? Boleh madam. Okay, difference. Difference ni dia macam opposite daripada intersection tadi. Kalau intersection kita ambil elements yang ada pada kedua-dua table. Kan? Okay, difference ni pula kita ambil elements yang tak ada dalam kedua-dua table tu. Okay, kita tengok contoh. Okay, contohnya macam ni. Ni kan ada dalam table, ada dalam contoh intersection tadi kan. Okay, kalau intersection, jawapan dia adalah siapa tadi? O'Malley dan juga O'Malley dan juga Dacus kan. Ini jawapan dia. O'Malley dan juga Dacus. Sebabnya kenapa kita ambil dua jawapan ni? Sebab dia ada dalam kedua-duanya. Dia ada dalam kedua-dua table. Okay, tetapi untuk difference kita ambil elemen yang tak ada. Boleh? Dia ambil dekat table pertama je kan madam? Table pertama tolak table yang kedua. So dua table yang ada nama yang sama ke macam mana madam? Dia bukan kedua-dua table. Boleh tak? Jadi kalau you nak jumpa soalan berkaitan dengan difference, kamu kena tengok difference tu table mana difference dengan table mana. Okay. So tips je kamu kena tengok, kena check. Okay, table ataupun relation. Table lah saya buat. Table mana tolak dengan table mana.
Tolak dengan table mana. Okey, contoh dekat sini, ini contoh saya nama A Ni A, ini B. Okey, so jawapan yang dia dapat ni kamu rasa table mana difference dengan table mana? Jawapan dia adalah Table Robinson. graduate graduate dengan manager. Pandai. Okey, jawapan untuk Robinson ni adalah A difference B. So, keluarlah jawapan dia adalah Robinson. Okey, kalau B difference A macam mana pula? Keluar Meli. Pandainya, bagusnya. Anak siapa ni? Okay, so kalau B difference dengan A, so jawapan dia adalah, kenapa pula saya punya pen ni? So jawapannya adalah, apa dia? Meli. Pandai. Okay, tengok contoh ni, contoh yang kedua. Okay, so nampak dekat sini. Okay, so kalau kita tengok kepada result ni, okay, ni biasa keluar dari, kalau bentuk contoh soalan macam ni, dia keluar dalam objektif. Objektif, so dia kata, okay, figure 1, contohlah ni figure 1. Figure 1 illustrate the operation of A, subject, different subject 2. B, subject 2, different subject. C, subject, union subject 2. D, subject, intersect subject 2. So, apa jawapan awak? Dia boleh juga keluar macam tu. Okay, so kita tengok kat sini. Kita tengok kepada output database BCS. Okay. Algebra MCS. So, kamu rasa-rasanya dia perform operation difference tu table mana? Difference dengan table mana? Subject different subject 2. Pandai. So result ni hasil daripada operation subject difference dengan subject 2. Okay, apa output jika saya buat subject 2 difference dengan subject? Apa outputnya? Data mining. Data mining. Data mining dengan writing. Data mining and writing. Okay, so jawapan dia adalah data mining dan writing. Pandai. Tepuk untuk diri sendiri. So, selesailah sudah untuk 3 operator pada petang ni. Okay, so saya yakin kamu boleh, orang kata boleh perform very well lah ketiga-tiga operation ni. Union, intersection, difference. Betul tak? Betul. Melampau ke kalau saya kata kamu boleh perform very well ketiga-tiga operation ni? Tak, Amin. Saya rasa tak melampau. Tengok daripada respon kamu tu, saya yakin kamu betul-betul faham tiga operation ni. Right. Okay. So ada nak tanya tak? Kita stop lah sampai sini. Untuk cross product apa semua tu kita sambung minggu depan. Sebabnya saya tak nak nanti kamu hari tu belajar macam mana, sebab dia ada connection. Samalah macam kita belajar ketiga-tiga ni. Union, intersection, difference, dia macam ada kesinambungan tu. Okay. So ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Cuba tak ada. Cuba tak ada tanya apa-apa ni. Tak ada madam. Faham sangat Kalau madam. bagi soalan ni pusing lah macam-macam mana pun confirm boleh jawab. Boleh. Boleh madam. Alhamdulillah. Bagus. Ni orang kata ni generation anak-anak pandai ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita stop sampai sini lah. Kita stop sampai ni. Okay. Kita ganti kelas bila? Hari Khamis ni madam. Khamis ni madam. Hari Khamis petang kan? Yes.
Okay, so kita jumpa hari Khamis petang untuk kita buat operation seterusnya iaitu cross product, select dan juga project. And then kita kalau sempat kita buat assessment lab 1 and then kalau boleh habis je kelas tu kita terus hantar. Tak payah simpan-simpan dah. Boleh macam tu? Pukul Boleh. Kita sambil kita belajar sikit and then kita terus buat exercise lab 1. Siap, terus hantar je. Madam, Okay. pukul berapa Khamis tu? Ya? Pukul berapa Khamis? Saya rasa hari Khamis tu pagi saya rasa. Pagi. Pukul 11. Pukul 11. 11. Oh, 11 sampai 11, Saya ada okey, tanda okey. ni. Pukul 11 pagi. sampai 1 madam. Taklah sampai 1. Saya ajar habis je relational operator ni. Lepas tu saya kalau tak ada apa-apa persoalan daripada kamu, saya lepaskan untuk kamu siapkan lab 1. Okey. So saya bagi masa lah sampai petang untuk you all hantar. Baik, madam. Okay, so kita jumpa lagi hari Khamis. Kalau saya lupa, saya minta tolong ingatkan kat saya pada pagi Khamis tu. Okey, madam. Rajas. Tolong ingatkan saya. Nanti saya Alright? message. Thank you Syabrini. Okay, so kita jumpa hari Khamis. Thank you very much. Thank you, madam. For your Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Bye. Alright, Izham jangan lupa makan ubat. Oh, tak ada dah. Madam. Madam. Oh, madam. Ada je. Kamera.